warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di mana juga berada? Salam daripada Pak Haji dari kejauhan ini. Walaupun jauh, hati kita sentiasa dekat, insya-Allah. Jadi pada pagi ini Pak Haji akan terus dengan kuliah herba untuk kita lebih memahami tentang konsep pengobatan yang disebut sebagai ilahiyah dan alamiah ini. Masya-Allah. Dalam tip Nabawi ini, kita harus menggabungkan di antara pengobatan yang berdasarkan kepada tauhid, ubudiyah lillahi wahdah, dan juga perubatan alamiah. Kerana itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu, maka cara pandang ialah mesti memandang dalam konteks sebagai seorang Muslim yang mempunyai iman, yang mempunyai akidah, yang percaya bahawa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada ubat-ubatan yang terbaik bagaimanapun, kalau tidak bersamaan dengan takdir daripada Allah, tidak akan sembuh. Percayalah. Jadi oleh sebab itu pada pagi ini Pak Haji nak teruskan lagi dalam pembelajaran herba. Banyak orang tanya Pak Haji juga, herba itu apa? Ya. Herba itu dahulunya dikenali sebagai tanaman yang tidak ada berbatangnya, tidak ada kayu di tengahnya. Itu dipanggil herba. Yang renek, yang rendah. Sementara yang besar-besar itu tak disebut herba, tetapi definisi itu telah pun berubah. Bahawa herba apa jua tumbuh-tumbuhan atau haiwan atau batu-batu yang boleh digunakan untuk tujuan pengobatan, yang mempunyai satu atau lebih bahan-bahan aktifnya yang diketahui mempunyai kesan-kesan pengobatan. Itu dia herba. Jadi herba ini, bahan-bahan itu disebut sebagai materia medika, dan semakin hari semakin banyak orang mengenali. Hasil daripada apa? Hasil daripada amalan-amalan ataupun yang telah digunakan oleh nenek moyang kita dahulu, diperturunkan daripada satu generasi ke suatu generasi. Misalnya, tengok di sini di depan Pak Haji ni, iaitu pokok temulawak. Macam mana nak kita kenali pokok temulawak ni? Tengok sini, daunnya, urat daun ni ada hitam sikit di tengahnya. Itu dia, pokok temulawak. Apabila kita melihat pokok temulawak ini, kita kena yakin bahawa asas yang pertama, Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Yang pertama. Dan yang kedua, dia mengandungi satu atau dua atau lebih bahan-bahan active ingredient, bahan-bahan kimia yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di dalam tumbuhan ini. Alhamdulillah, kalau di Malaysia ini terkenal dengan pokok tongkat ali, di Indonesia terkenal dengan temulawak. Temulawak ini juga sama seperti kunyit yang mempunyai kurkuminoid, yang mempunyai bahan yang sangat-sangat baik digunakan dalam pengobatan. Apatah lagi dalam memperkatakan tentang virus COVID-19 ini. Jadi Alhamdulillah pada hari ini Pak Haji nak mengajar sedikit bagaimana cara menggunakannya daripada pokok temulawak ini. Pertama sekali, apabila kita telah diserang dengan virus COVID-19 ini, yang pertama sekali yang akan terjatuh ialah sistem imuniti kita. Seperti mana yang Pak Haji sebut, imuniti sama seperti iman. Ada naik, ada turun. Jadi ketika imuniti kita sedang menurun itu, kita memerlukan support daripada makanan yang menjadi obat. Dalam doktrin ilmu pengobatan herba, sama juga dengan filosofi pemakanan. Biarkan makanan menjadi obatmu, biarkan obat menjadi makananmu. Apakah dia makanan-makanan yang membantu untuk meningkatkan sistem imun? Salah satunya ialah temulawak. Salah satunya ialah herba-herba yang akan Pak Haji tuliskan hari ini. Minta tolong tulis ya, ambil kertas, ambil buku, ambil pen, tulis. Supaya ilmu ni jangan hilang ketika kita sedang dipadai dengan ujian, dengan pelbagai penyakit seperti virus ini. Kita mempunyai persiapan. Di dapur kita adalah satu farmasi. Pertama sekali ialah kulit kayu manis. Dah ada. Yang kedua ialah gula aren. Kalau kita tidak ada gula aren, ambil saja gula merah. Jangan ambil gula putih, gula merah. Ataupun brown sugar lah. Dan yang ketiga ialah bunga cengkeh. Yang keempatnya ialah halia ataupun jahe. Yang kelimanya ialah temulawak.
Dan yang keenamnya ialah daripada serai. Serai yang bukan serai wangi, bukan serai dapur yang kita gunakan. Baik. Oleh sebab itu, maka di sini juga Pak Haji bagikan bagaimana cara membuat dia pencampuran tersebut. Yang pertama, kalau kita ambil halia, temulawak, kita ambil sebesar tapak tangan kita. Kalau kita tapak tangan besar, besarlah. Pertama. Yang kedua, kalau kita ambil serai, ambillah 3, 5, atau 7, atau 9. Boleh. Tapi biasanya Pak Haji akan guna 5 saja. Kemudian kalau kita ambil bunga cengkeh, sekira-kiranya segenggam. Ya, segenggam. Itu kiraan. Ada orang tanya, berapa gram? Timbang sendiri. Kemudian seterusnya, gula aren, 1 cawan. 1 cangkir. 1 cangkir biasa. Banyak ni. Ya, memang banyak. Yang pertamanya ialah kulit kayu manis. Berapa banyak? Segenggam. Itu ukuran yang pas untuk diri kita, orang yang sakit. Dengan dos yang dikira pada hujung-hujung jari kita. Jadi oleh sebab itu maka dicampur dalam air paling kurang mesti 3 liter. 3 liter. Selepas air 3 liter tersebut direbus sampai dia mendidih dan mengental sedikit, maka itulah dia minuman. Tujuan apa minuman ini? Itu yang pertama, seperti Pak Haji sebutkan, expectorant, sebagai untuk menghilangkan masalah mukus. Sebab apa? Apabila seseorang itu kena virus atau virus ini, maka mukusnya akan mengental. Batuk. Sebab apa ya batuk? Sebab kering. Kering sebab mukus itu mengental. Cuba mukus itu dapat kita keluarkan. Muntah nanti keluar. Salah satu daripada pengobatan Nabi SAW ialah mengeluarkan unsur yang lebih dalam tubuh badan. Misalnya al-hijamah, bekam, mengeluarkan satu unsur yang lebih. Begitu juga muntah. Macam mana nak buat dia muntah? Maka dia kena mengambil herba expectorant supaya ini mukus-mukus itu mencair dan dapat dikeluarkan. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu, selain daripada itu juga kita ada temulawak. Temulawak itu mempunyai bahan untuk merawat permasalahan immunity. Coconut sebagai contohnya. Subhanallah, kalau kita ambil, badan kita lebih kuat, lebih resisten. Jadi oleh sebab itu, maka kita back to alamiah. Back to alam. Percayalah, Pak Haji nak sebut ni. Kalau ini dapat diambil berterusan oleh orang yang kena virus ini, terus. Maka Pak Haji sebut di pagi-pagi ini bahawa farmasi kita ialah dapur kita. Dapur kita. Farmasi kita adalah dapur kita, obat kita apa yang ada dalam piring makanan kita. Beritahu kepadaku apa yang ada piring makananmu, dan aku bagi tahu kepada kamu apakah penyakit kamu bisa sembuh atau tidak. Tunjukkan piring kamu. Jadi oleh sebab itu dalam pengamalan herba ini mesti membina kekuatan tersebut. Alangkah baiknya kalau ada bapa ibu yang dapat kumpulkan semua bahan ini, dibuat satu set lengkap, titip sama saudara-saudara kita yang sedang diuji. InsyaAllah, Pak Haji percaya, sembuh dengan izin Allah. Di samping itu, kita mengambil kopi radi, kita ambil embun pagi spray. Lagi cepat. Kita akan lepas dengan ujian ini. Dengan izin Allah. Adhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.